Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi PDPR Matematik tahun 5. Okey murid-murid, hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk masa dan waktu. Yang mana pada hari ini kita akan tengok bagaimana kita nak menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Kalau ikut PDP yang lalu, kita tengok kita dah belajar macam mana nak tukar unit masa melibatkan pecahan. Okey, untuk hari ini melibatkan perpuluhan. Okey, yang perpuluhan ni mudah saja. Okey, dia tak rumit sangat macam pecahan. Okey. Baik, benda yang sama juga kita akan tengok macam mana kita nak tukar unit masa melibatkan perpuluhan dari segi jam ke minit, hari ke jam, tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke dekad dan abad ke tahun. Mari kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok macam mana contoh nak tukar jam ke minit. Okey, dia ada bagi nombor perpuluhan dekat sini 1.2 jam. Sama juga macam konsep kita nak tukarkan dalam bentuk pecahan. Okey. Basic formula tu kita kena ingat. Pertukaran unit jam ke minit tu. Okey, 1 jam bersamaan dengan 60 minit dan bila kita nak tukar ke minit tu kita kena darab dengan 60. Sama juga macam ni. Okey. Jadi perpuluhan jam ni, nombor perpuluhan jam ni nak tukar kepada minit, sama saja kita kena darab dengan 60. Okey, macam mana? 1.2 darab dengan 60. Okey. Jadi daripada sini bolehlah kita buat bentuk lazim. Okey, macam cikgu ajar dulu. Macam mana kita nak darab nombor perpuluhan? Okey, kamu tulis je dalam bentuk lazim macam biasa. Anggap macam nombor titik perpuluhan tu tak ada. Okey, darab dulu macam biasa. Nanti akhir dapat jawapan nanti baru kita tengok macam mana kita nak letak titik perpuluhan pada jawapan akhir tu. Okey, 1.2 darab dengan 60. Okey, kita darab macam biasa. Okey, 2 darab sifar, 1 darab sifar. Okey, jadi sebelum kita nak mendarab nombor yang kedua, okey, saya rasa kamu pun dah belajar macam mana kita nak darab sifar okey, macam mana kita nak darab nombor 2 digit. Okey, dalam bentuk lazim macam ni. Okey, sebelum kita darab nombor yang kedua tu, pastikan kita letak dulu satu sifar. Okey, kemudian darab nombor yang kedua, 2 darab 6, 12. 1 darab 6, 6 tambah 1 ke atas tu sama dengan 7. So, kita tambah. Okey. Kita tambah semua nombor yang kita dah darab tadi tu. Okey, baik. Sekarang baru kita nak tahu kat mana kita nak cari kat mana kita nak letak titik perpuluhan tu. Okey. Saya pernah ajar dulu. Cara dia kita tengok pada soalan balik tadi. Soalan yang ada nombor perpuluhan tu. Ada berapa nombor di sebelah kanan titik perpuluhan? Tengok pada soalan tu balik. Ada satu nombor di sebelah kanan titik perpuluhan. Jadi, kita tengok jawapan tadi. Kita kira daripada sebelah kanan. 1 titik. Okey. Jadi, jawapannya adalah 72 minit. Boleh juga nak tulis 72.0 minit. Tak ada masalah. Sama saja dia punya jawapannya. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, 7.25 hari. Okey, cara baca nombor perpuluhan tu, selepas titik perpuluhan tu, kita baca nombor satu persatu. Dia tak baca macam kita baca nombor bulat tu. Kita tak baca 7.25, itu salah. Kita baca sebagai 7.25 hari. Ini kita nak tukar kepada jam. Ingat balik konsep formula dia. Formula hari tukar kepada jam mesti darab dengan 24. Sebab apa? Satu hari sama dengan 24 jam. Okey, sama juga macam tadi. Kita buat 7.25. Kita nak tukar kepada jam, kita darab dengan 24. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. 7.25. Okey, mesti ada yang tanya saya, macam mana kita nak susun 24 ni cikgu? Nak letak di sebelah kiri nombor 7 ni ke? Okey, letak macam biasa saja. Susun je. Macam saya kata tadi, anggap macam titik perpuluhan tu tak ada. Kita darab dulu macam biasa. Nanti bila akhir sekali, masa kita nak cari di mana nak letak titik perpuluhan pada jawapan tu, baru kita tengok semula. Okey, di mana tempat kita nak letak titik perpuluhan tu. Okey, darab macam biasa. Kita darab dulu dengan nombor di sebelah kanan. Nombor mana? Ni kita darab nombor ni dulu. Okey, darab dengan nombor 4 ni dulu. Nanti dah habis darab nombor 4, baru kita darab dengan nombor 2. Okey, 5 darab 4.
20. Okey, 2 naik ke atas. 2 darab 4. 8 tambah 2. 10. Okey. 7 darab 4. 28 tambah 1 yang kat atas ni. 20. 29. Okey. Macam tadi, sebelum kita darab dengan nombor yang kedua, kita letak dulu satu sifar. Tanda kita dah selesai nombor yang di sebelah kanan ni tadi. Okey, dah selesai satu nombor dah. Okey, letak satu. Okey, kemudian kita darab nombor yang kedua. Nombor kedua tu apa? Ni nombor 2 ni. Okey, baik, so 5 darab 2. Saya cikgu padam dulu yang ini. Senang kamu nak tengok nanti. Okey, kita darab nombor kedua. 5 darab 2, 10. Sifar bawah, 1 naik ke atas. 2 darab 2, 4 tambah 1 sama dengan 5. 7 darab 2, 4. 14. Okey, so kita tambah semua nombor ni. Okey, sifar, 14, 7, 1. Okey, baik, sekarang kita nak tengok kat mana kita nak letak titik perpuluhan. Sama juga macam cikgu kata tadi. Kita tengok balik pada soalan. Pada soalan tadi, ada berapa nombor di sebelah kanan titik perpuluhan. Mana titik perpuluhan? Ini kan, di sebelah kanan dia ni. Ada berapa nombor? Ada 2 nombor. Jadi, pada jawapan tu, kita kira pada sebelah kanan. Okey, 1, 2, letak titik. Okey, kira pada sebelah kanan, 1, 2, letak titik. Okey, so jawapan dia adalah 174 minit. Okey, boleh dapat Alright, kita tengok contohnya ketiga. Okey, kita nak tukar tahun ke bulan melibatkan perpuluhan. Okey, tahun ke bulan. Ingat satu tahun ada 12 bulan. Jangan salah pula lagi satu tahun ada 30 bulan. Salah lah tu. Okey, satu tahun ada 12 bulan. Sama juga macam tadi. Kita darab 13.5 darab dengan 12. Okey, susun dalam bentuk lazim. 13.5 darab dengan 12. Susun macam biasa. Anggap macam titik perpuluhan itu tidak wujud untuk pertama kalinya. Okey, baik. Darab macam biasa. 5 darab 2. Nombor mana nak darab dulu? Nombor yang di sebelah kanan ni dulu. Okey. Okey, 5 darab 2, 10. 1 naik atas. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. 1 darab 2, 2. Jadi, sebelum kita darab nombor yang kedua, iaitu nombor 1 ini, kita letak dulu satu sifar. Tanda sudah selesai, kita mendarab satu nombor. Okey, 5 darab 1, 5. 3 darab 1, 3. 1 darab 1, 1. Okey, yang atas ni dah selesai, kita padam lah. Okey, kemudian kita tambah macam biasa. Okey, tambahkan nombor-nombor tu. Sifar, 7 tambah 5, 12. Naik ke atas. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Okey, ini tak ada apa-apa tambah, jadi turun 1 lah. Okey, sekarang kita nak tengok di mana kita nak letak titik perpuluhan. Okey, sama macam tadi. Kita tengok pada soalan tadi. Okey, ada berapa nombor di sebelah kanan titik perpuluhan? Kita ada satu nombor. Bermaksud pada jawapan nanti, kita kira daripada sebelah kanan satu titik. Okey, dapatlah jawapannya 162 bulan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita tengok dekad ke tahun. Okey, macam ni kita nak tukar dekad ke tahun. Okey, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi macam mana nak dapat? Kita darab dengan 10. Okey, baik. Sekarang kita tengok 24.6 kita nak darab dengan 10. Okey, siapa tahu congak ni, dia tahu dah. Bila darab dengan 10, 100, 1000, kita hanya perlu tambah berapa sifar saja di belakang nombor yang kita nak darab tu. Okey, tapi tak apa, cikgu tunjukkan dulu step by step macam mana kita nak mendarab dengan bentuk asas lah. Okey, 24.6 darab dengan 10. Cikgu tunjuk dua cara, jangan risau. Okey, ini cara kaedah 1. Ini cikgu tunjuk kaedah 2. Okey.
Darab macam biasa. 6 darab sifar, sifar. 4 darab sifar, sifar. 2 darab sifar pun sifar. Jadi sebelum kita darab nombor yang kedua, letak dulu 1 sifar. 6 darab 1, 6. 4 darab 1, 4. 2 darab 1, 2. So kita tambah. Sifar, 6, 4, 2. Okey, tengok di sebelah kanan titik perpuluhan ada berapa nombor? Ada 1 nombor saja. Jadi 1 titik. Okey, jadi 24.6 dekad bersamaan dengan 246 tahun. Okey, tengok cara yang kedua. Cara kedua ni lebih pantas, dia tak payah panjang-panjang. Kita nak mendarab dengan 10 tu. Bagaimana? Okey, 24.6 darab dengan 10. Okey, cikgu letak 1 dekat sini, cikgu letak sifar dekat luar. Okey. Kalau kelas cikgu selalu bagi tahu bila kita darab dengan 10, 100, 1000 tu, 1000 nombor sifar tu cikgu anggap sebagai nombor mati. Okey, nombor yang kita tak pakai kita letak kat luar. Okey, selalu cikgu buat pembahagi macam nilah. Okey, cikgu buat pembahagi macam ni. Okey, nombor yang mati tu tak kat luar. Jadi masa kita nak kira jawapan nanti, okey, sifar tu automatik akan turun terus. Okey, kita darab nombor hidup. Okey, nombor hidup ni apa? Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya lah. Okey, nombor mati ni yang sifar ni. Okey, 6 darab 1, 6, 4 darab 1, 4, 2 darab 1, 2. Nak letak titik perpuluhan macam mana? Sama juga. Kita tengok ada berapa nombor di sebelah kanan titik perpuluhan. 1 nombor. So, 1 titik. Jadi, jawapan akhirnya 246 tahun. Okey, tengok contoh seterusnya. Kita nak tukar abad ke dekad. Okey, abad ke dekad kita kena darab dengan 10. Sebab 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Okey, 38.9 kita akan darab dengan 10. Okey, 2 cara juga cikgu tunjuk. Ini kaedah 1, ini kaedah 2. Okey, boleh guna mana-mana yang kamu suka. 38.9 darab dengan 10. Okey, ini kaedah bentuk lazim biasa. Okey, 9 darab sifar, sifar. 8 darab sifar, sifar. 3 darab sifar, sifar. Sebelum darab nombor kedua, letak dulu 1 sifar. Okey, 9 darab 1, 9. 8 darab 1, 8. 3 darab 1, 3. Kita tambahkan semua nombor. Okey, dan macam mana nak letak titik perpuluhan? Tengok berapa nombor di sebelah kanan titik perpuluhan. Ada satu nombor. Jadi 1 titik. 389 dekad. Okey, baik, tengok kaedah yang kedua. Okey, 38.9. Letak nombor hidup dekat dalam, nombor mati letak dekat luar. Okey, cuba bahagian macam ni. Okey, kita darab macam biasa. Turun terus sifar. 9 darab 1, 9. 8 darab 1, 8. 3 darab 1, 3. Macam mana letak titik perpuluhan? Tengok ada berapa nombor di sebelah kanan titik perpuluhan. 1 titik. Jadi jawapan akhirnya 389 dekad. Mudah kan? Okey, tengok contoh yang seterusnya. Yang terakhir, iaitu macam mana kita nak tukar abad ke tahun dalam perpuluhan. Okey, macam mana yang kamu dah belajar sebelum ini, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Dan macam mana kita nak dapat tu adalah dengan mendarab dengan 100. Jadi 12.7 abad kita darab dengan 100. Kita nak cari berapa nilainya dalam tahun. Okey, sama juga. Cikgu tunjuk 2 contoh. Kaedah 1, kaedah 2. Okey, kaedah yang pertama 12.7 tulisan pensil 12.7 darab dengan 100. Okey. 7 darab sifar, sifar. 2 darab sifar, sifar. 1 darab sifar, sifar. Okey. Tadi kita dah darab dengan nombor yang ini. Okey, so kita letak 1 sifar. Okey, sebelum kita darab nombor kedua. Sekarang kita nak darab nombor yang kedua. Nombor yang mana? Nombor sifar ni pula. Okey. Baik, 7 darab sifar, sifar. 2 darab sifar, sifar. 1 darab sifar, sifar.
Okey. Baik, sebelum kita nak darab nombor yang ketiga, nombor yang mana itu? Nombor 1 ni. Okey, kita kena letak dulu sifar. Berapa sifar nak letak? 2 sifar pula. Tadi 1 sifar, sekarang 2 sifar. Sebab apa? Kita dah selesai 2 nombor kita darab, so kita letak 2 sifar. Ingat macam tu aja, mudah nak faham. So, sekarang kita darab nombor yang ketiga, 7 darab 1, 7. 2 darab 1, 2. 1 darab 1, 1. Dan kita tambah semua nombor itu. Sifar, 7, 2, 1. Di mana nak letak titik perpuluhan? Okey, tengok balik pada soalan. Ada berapa nombor di sebelah kanan titik perpuluhan? Ada 1 nombor. Jadi 1 titik. Sorry, tak warna kuning. 1 titik. Jadi dapat 1270 tahun. Kita tengok kaedah kedua yang mana lebih pantas. 12.7. Letak nombor hidup dekat dalam. Nombor mati letak dekat luar. Okey, sifar itu nombor mati. Kita letak nombor kat luar. So, okey. Sekarang kita darab. Okey, sifar tu automatik turun. Okey, kita darab nombor hidup. Nombor 1 ni nombor hidup lah. 7 darab 1, 7. 2 darab 1, 2. 1 darab 1, 1. Okey, di mana nak letak titik perpuluhan? Sama juga. Tengok berapa nombor di sebelah kanan titik perpuluhan. Ada 1 nombor. Jadi, daripada jawapan ni tadi, kita kira dari sebelah kanan. 1 titik. Jadi, jawapan akhirnya ialah 1270 tahun. Okey, mudah saja. Darab masa melibatkan perpuluhan. Jadi tugasan kita pada hari ini, yang pertama, buat latihan muka surat 54, buku aktiviti matematik tahun 5. Dan dah selesai tugasan kamu tu, ambil gambar, okey, bagi cantik-cantik dan hantar tugasan kepada guru matematik masing-masing lah. Kalau 5 Dezi, hantar kepada Cikgu Hafizah. 5 Tulik hantar pada saya, Cikgu Hakimi, dan 5 Orkid hantarlah kepada Cikgu Kamel. Pastikan tulis tarikh. Okey, berjumpa lagi pada sesi PDP akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.